Alright. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hai, apa khabar adik-adik dekat rumah tu? Abang-abang, kakak-kakak kat rumah tu macam mana? Okey ke tidak PKP ni? Seperti mana yang kita sedia maklum, temu janji kita pada semalam. Kita ada buat live untuk promotion lah. Di mana kita akan bersiaran langsung hari ini di Zoo Melaka, di Facebook rasmi kita iaitu Zoo Melaka Official. Tepat jam 10 pagi kita akan bersiaran langsung dekat Zoo Melaka. So hari ini apakah haiwan yang kita akan pamerkan dekat adik-adik kita dekat rumah ni? Mesti dah tak sabar kan semua. So hari ini kita akan ada animal show, iaitu slot khas untuk melihat aksi haiwan. So hari ini keluasan zoo yang mesti dia kita maklum 54 ekar, ada satu tempat tau, ruang di mana slot khas untuk animal show saja. Jadi bila PKP dah habis nanti, para pengunjung boleh datang kat sini, masuk saja untuk melihat animal pertunjukan haiwan lah. So sebelah saya ni siapa? Ini Cik Badak, ataupun saya panggil dia Cik Bad. Dulu kita ada Cik Rimau. Cik Rimau hari ni dicuti. Kita ganti dengan Cik Badak kita. Ini saya panggil Cik Bad lah. Hai Cik Bad. Okay Cik Bad. Hai sikit adik-adik kat rumah tu. Mesti adik-adik kita kat rumah tu dah tak sabar nak tengok ni pertunjukan haiwan yang kita akan tunjuk pada hari ini. Tapi sebelum tu Cik Bad pegang apa tu? Alright, Cik Bad pegang Animal Food Bank. Alright, bagi mereka yang berkeinginan untuk menyumbang dekat Zoo Melaka, bolehlah berbuat demikian dengan melihat nombor yang tertera dekat kaca TV anda ataupun dekat phone anda tu. Nombor akaun kita. Di mana sumbangan dalam bentuk wang ringgit juga dialu-alukan. Barang-barang keperluan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Betul tak Cik Bad? Supaya haiwan-haiwan kita ni, kita akan pamerkan secara virtual ni dalam keadaan yang sihat. So, bolehlah menyumbang ramai-ramai dekat Zoo Melaka. Boleh tengok Animal Food Bank. Di mana satu alternatif yang dilancarkan oleh Zoo Melaka untuk bagi pihak-pihak mereka yang berkeinginan nak menyumbang kat Zoo Melaka. Betul tak Cik Bad? Rightnya Cik Bad boleh pegang. Boleh promote ke adik-adik kita kat rumah tu. Boleh promosi. Alright. So adik-adik kat rumah tu mesti dah tak sabar kan nak tengok aksi haiwan. Dah ready ke belum? Share lagi. Bagi adik-adik kat rumah tu yang hari Sabtu ni tak tahu nak buat apa, boleh tengok live Zoo to You dekat Facebook Zoo Melaka. Hari ini, macam biasalah. Inilah tempat yang kita akan tunjuk untuk penunjukan haiwan. Tapi saya tak keseorangan. Saya ada peneman saya, iaitu Ranger. Hai Ranger Cat. Hey, how are you? Kenalkan, ini adalah Ranger Cat. Ranger Cat, cuba cakap sikit. Hi, welcome to Melaka Zoo. Boleh dengar tak suara Miss Cat ni? Dapat dengar tak suara Miss Cat ni? Boleh. Thank you for having us today. Yeah, betul Miss Cat. Sebab dulu kita live, Miss Cat kan. Ramai yang komen tau, kata, suara tak dengar lah apa semua. So kita dah tingkatkan kita punya orang kata keperluan untuk pengunjung-pengunjung kita secara maya. Okay, that's good. Supaya dapat video yang jelas, suara yang terang. Alright, jom Miss Cat kita pergi sana. Okay, hati-hati ya. Alright, so kat rumah tu boleh dengar suara kita dengan jelas. Alright. Okay, let's stand here a bit. Alright, Miss Cat, macam yang kita tahu, dalam keluasan zoo 54 ekar ni, memang sini tempat khas untuk orang kata pertunjukan haiwan. Jadi Miss Cat ni antara salah seorang pengacara lah. Ya, yang akan persembahkan aksi haiwan bila pengunjung datang dekat Zoo Melaka nanti. Betul. Betul tak Miss Cat? Ya, betul. So apakah haiwan yang kita akan pamerkan untuk hari ini? Miss Cat. Haiwan apa ke? Adik-adik dah bersedia tak? Boleh teka dekat bawah tu haiwan apa yang adik-adik nak tengok, boleh komen kat bawah tu. Mana tahu Miss Cat kita baik, dikeluarkan haiwan tu. Right, Miss Cat, adik-adik rumah tu dah ready belum? Are you guys ready? Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita berjumpa dengan haiwan-haiwan kita. Wan kita berdiri sebelah sini. Kita berdiri kat sebelah sini ya. Kita bagi ruang untuk haiwan-haiwan kita. Okey, apakah haiwan yang pertama yang kita akan tunjukkan pada adik-adik kita kat rumah tu? Clue dia adalah haiwan ni ataupun burung ni dikenali sebagai burung kenyalang di salah satu negeri, iaitu negeri Sarawak. Burung kenyalang iaitu burung kebanggaan negeri Sarawak. You know what is it? Apakah burung kenyalang tu? Adik-adik tahu tak? Adik-adik tahu tak? Okey, mari kita tunjukkan burung kenyalang tu dekat adik-adik kita kat rumah. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita berjumpa dengan burung kenyalang kita, iaitu burung rhinoceros hornbill ataupun kita gelar sebagai burung enggang badak. Yes, correct. Okey, itu dia burung enggang badak kita. Wah, memang sangat cantik lah. Sangat cantik. Okey, apakah aksi burung badak kita yang akan lakukan hari ini? Okey, adik-adik tengok burung kita. Okey, lihat bagaimana dia memerhatikan ke sekeliling. Wah, dia terbang lah. Wah. Cantik tak? Itu burung enggang tu nak pergi mana tu? Dia nak pergi mana tu? Alright. Pandailah dia daripada sana ke sana, dia terbang lah. Okey, lihat adik-adik dia terbang menuju dan dia menangkap makanan yang dibaling oleh keeper kita, iaitu Abang Wan. Yes, that is correct. Alright, pandailah dia tangkap. Memang dah dia dilatih
Actually ini adalah natural behavior Oh, burung ni. natural behavior burung ni. Maksudnya dia tahulah macam mana nak memburu, nak mencari makanan dia sendiri. Dan selalunya di natural habitat dia akan menangkap insek ataupun serangga yang berterbangan di udara. Yang berterbangan di udara. Adik-adik, kita tak cukup dengan ini. Mari kita lihat sekali lagi burung ini terbang. Betul lah, tak puas lah. Saya pun tak tengok burung ni puas. Okey, jadi semua orang fokus on our rhinoceros hornbill. Tengok bagaimana dia melihat sekeliling sebelum terbang. Lihat bagaimana dia memerhatikan ke sekeliling untuk memastikan sekitarnya selamat sebelum dia melakukan terbangan. Okey, dia pakai. Okey. Adik-adik tengok dia terbang lagi. Pandailah dia tangkap. Alright, itu merupakan ciri orang kata semula jadi dia. Yes, that dia is mencari, correct. macam itu cara dia memburu dan mencari makanan dia dekat hutan belantara tu. Alright, ni nama keeper ni Cik Wan lah. Cik Wan. Alright. Okey, Cik Wan boleh pegang tak burung enggang tu sekejap? Alright. Boleh. So, Cik Kate, apa yang kita nak tahu pasal spesifik burung enggang badak ni? Firstly, mari kita approach kita punya burung Cik Kate kat sini kita. dulu sikit. Okey, Alright. Wan. Okey. Untuk pengetahuan Wan, ada satu cara untuk identify jantina haiwan ini ataupun jantina burung dia. ni. Macam Do mana you nak know tahu? Macam mana nak tahu jantina Okey, dia? adik-adik tengok mata rhinoceros hornbill kita. Okey, sekiranya mata dia berwarna, okey, can you guys see? Wan, warna apakah burung mata dia? Berwarna putih. Ya, kalau berwarna putih maksudnya dia adalah betina. Oh, maksudnya kita dapat tahu jantina burung enggang ni melalui matanya saja. Kalau mata dia berwarna putih, maksudnya dia betina. Correct. Kalau mata dia berwarna merah, maksudnya dia adalah burung enggang jantan. Yes, that is correct. So jelas kat sini ini adalah burung enggang betina. Ya, So betul. apa yang paruh dekat atas tu yang berwarna orange tu? Untuk pengetahuan adik-adik, yang atas tu yang kelihatan seperti tanduk adalah kita gelar sebagai kas. Wan tahu tak apa fungsi dia? Kas. Fungsi dia untuk apa kas tu? Fungsi dia adalah untuk mengeluarkan bunyi supaya dia dapat menarik perhatian bakal partner ataupun pasangan dia. Bakal pasangan dia. Alright, cantiklah burung enggang badak ni. Cantik kan? Dekat Melaka pun kita ada burung enggang juga tau. Betul. Tapi burung enggang papan. Tapi enggang viewers papan. kita kat rumah tu mesti tertanya-tanya, nakal-nakal tu kenapa kita punya keeper ni tak pakai face mask? Tapi kalau nak kena untuk peringatan pada kat rumah sana viewers kita, kalau abang Wan kita pakai face mask, burung ni tak kenal dia. Betul. Jadi cara kita nak tunjukkan visual dia secara terang dekat rumah tu, so abang Wan tak payah pakai mask. So burung ni boleh kenal penjaga dia. Yes, that is correct. So mana ada komen-komen nakal-nakal dia cakap, kenapa abang Wan tak pakai face mask? Kalau dia pakai face mask, burung enggang pun tak kenal dia. Betul. Okey, terima kasih Cik Wan. Itu saja antara rhinoceros hornbill. Thank you, Itu Mr. merupakan Ridwan. burung enggang badak. Kat Zoo Melaka pun kita ada burung enggang tau. Burung enggang papan kita panggil. Tapi berwarna lain lah. Ya, betul. Alright. So selepas burung enggang badak, adik-adik kita kat rumah tu nak tengok lagi aksi burung ni. Adik-adik mesti tak puas hati kan tengok satu je flying bird. Betul. Wan, saya ingin bawa another flying bird yang lagi besar, lagi menakutkan. Lagi menakutkan? Burung enggang ni pun dah besar tau. Besar kan? Apa yang lagi menakutkan tu? Lagi menakutkan. Kita ke belakang sikit Okey, lagi. belakang sikit. Sangat scary. Adik-adik dah bersedia tak? Yes. Mari kita berjumpa dengan apa yang kita gelar sebagai white-bellied sea eagle. Eagle. Maksudnya tengok di sana ada helang putih. Itu dia burung helang putih kita. Tengok apa dia cuba besar lakukan? tak adik-adik? Apa dia cuba Kenapa lakukan bunyi tu? bising ni? Apa mari dia cuba kita tengok lakukan apa yang tu? dia tengok dia melihat ke sekeliling adik-adik. Bunyi apa ke ini? Bunyi apa tu? Apa dia cuba tengah tengok tu? Tengok cara dia adik-adik. Dia Apa melihat dia tengah ke cuba kiri, buat ke tu? kanan. Wah, dia boleh terbang lah. Terbang. Wah, bijaklah dia. Dia pun macam burung enggang tadi lah. Ya, tapi this one lagi besar. Dia lagi besar kan? Saya nampak daripada depan ni memang besar. Sangat besar. Saya pula yang Wan, takut you nak juga. tahu tak dia digelar sebagai apa? Dia digelar sebagai apa? Okey, dia digelar sebagai masters of hunting on the sea. Oh, maksudnya dia raja pengemara lah. Ya, berada di laut. Mhm. Ini adalah kerana dia sering kelihatan memburu di permukaan Di laut. permukaan laut. Alright. Maksud dia memang natural habitat dia. Dia memang suka memburu makanan-makanan dekat dalam laut lah. Ya, betul. Tengok dia terbang lagi. berterbang-terbangan.
Memang besar lah. Saya tengok depan-depan membesar betul lah. Betul. Tengok Wan, you tengok tak bagaimana dia terbang di atas lautan. Betul. Dan saya tak dengar pun bunyi kibaran sayap dia tu. Dia terbang sangat sangat senyap. Orang kata. Ini sangat penting supaya mangsa-mangsanya di dalam lautan tidak mengetahui kehadirannya. Betul. Dan info fakta yang menarik ni, burung helang ni kalau terbang pun memang mangsa dia tak akan sedar kehadiran dia. Kan. Alright. So kalau kita tengok Encik Wan kita ni tengah bagi makan apa ni? Adik-adik mari kita lihat lebih dekat mengenai burung helang kita. Alright, Miss Kat kat sini, Miss Kat. Oops, sorry. Cik Wan kita ke depan. Alright. So Miss Kat, burung helang putih kita ni tengah makan apa? Untuk pengadaan adik-adik, burung kita sedang memakan daging. Daging. Alright, selain daripada daging, selain daripada daging, kerana dia selalu memburu di permukaan laut, dia akan sentiasa memakan aquatic animal, contohnya seperti ikan. Yes, very good. Wow, saya tengok depan-depan pun dah besar. Adik-adik kat rumah tu tengok secara maya ni besar ataupun tidak burung helang putih kita ni. Adik-adik tengok tak paruh dia? Paruh dekat depan dia, paruh dekat atas dia tu lagi panjang dan melengkung ke bawah. Apakah fungsinya, Wan? You tahu fungsi tak? Fungsi dia apa? Untuk mencari-cari makanan yang didapat. Yes, that is correct. Itu adalah fungsi paruh dekat atas dia tu. Dan paruh tersebut sangat tajam, jadi jangan main-main dengan burung helang kita. Betul tu. Kalau tengok National Geography pun, kadang burung helang ni pun boleh mengangkat, orang kata arnab. Kadang-kadang kambing pun dia boleh angkat tau. Wow, that is crazy. Tengok dia punya kuku tu. Kuku dia sangat panjang dan dia mempunyai kaki yang sangat kuat. Sebab tu dia boleh grab, tengok dia boleh cengkam dengan sangat kuat. Sangat kuat. Okay, I think that's it for our white-bellied sea eagle. Alright, terima kasih thank you so much one more time, Mr. Eagle. Alright, bye-bye Cik Eagle. Thank you. Besar lah, saya takut lah saya tengok depan-depan ni. Alright. Okay. So Miss Kat, tadi kita dah tengok burung enggang. Lepas tu kita dah tengok burung helang putih. Okay. So haiwan apa yang kita akan pamerkan untuk adik-adik kita kat rumah ni? Okay. Seterusnya, adik-adik dengar tak? Bunyi apa tu? Can you hear that? Ada bunyi. Cuba kita dengar sekejap. Adik-adik dengar tak bunyi apa tu? Adik-adik dengar tak? Okey, Miss Kat, diorang mesti dah tak sabar lagi bunyi apa tu? Sebenarnya, haiwan seterusnya pun tak sabar dah untuk berjumpa dengan kita. Betul, dia pun tak sabar nak jumpa adik-adik kita kat rumah tu. Dah lama dia tak jumpa adik-adik kita kat rumah. Tengok dia datang. Okay, let's welcome apa yang kita gelar sebagai memerang. Adik-adik nampak tak yang berenang di dalam tu? Comel lah dia berenang macam tu. Tengok, sangat comel. Okey, memerang kita kat depan ni, siapa nama dia? Siapa nama dia? Sugar. 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 Sugar ni dia jantan ke betina? Dia betina. Dia betina. Comel lah dia. Okey, Cik Wan sekarang ni tengah bagi makan. Apakah makanan yang Cik Wan tengah bagi tu? Dia bagi ikan. Dia bagi ikan lah. Dan di sini bukan saja kita akan lihat dia makan ikan, tetapi kita akan melihat juga bagaimana otak kita menangkap ikan mainan. Ikan mainan. Mr. Ridwan akan melemparkan. Dia berenang lah. Tengok cara dia. Tengok cara dia berenang dan mencari ikan tersebut. Dapat tak dia cari? Dapat tak? Dapat tak? Cuba kita tengok. Come on. Ya, dapat. Wah, betul dia kuat lentang betul Dia boleh masuk Olimpik ni. Alright, pandai lah dia berenang. Sangat pandai. Mana pula dia pergi? Mana Sugar pergi? Sugar. Dia ikut laluan tepi. Ya. Hebat tak adik-adik? Hebat adik-adik kita kat rumah tu. Alright. Cik Wan tengah melimpahkan ikan ke? Dia sedang mengambil mainan. Mengambil permainan yang berbentuk ikan. Dan bagi kembali. Dan bertukar makanan dengan Cik Wan. Dia tak nak bagi Mr. Ridwan. Dia tak nak bagi anak patung tu juga Dia nak simpan juga. Okey, Sugar ni umur dia dah berapa tahun? Umur ni agak-agak umurnya berapa? Nampak comel lah ni. Sangat comel. So around 3-4 macam tu. Dalam 3 ke 4 tahun. Okey, apa keunikan orang kata memerang ni? Kita dapat tahu sedikit info di mana para-para nelayan kita menggunakan memerang untuk membantu mereka untuk menangkap ikan. Yes, that is correct. Seperti yang adik-adik lihat cara dia menangkap tadi, para nelayan rasa macam it's very useful ataupun sangat berguna untuk membantu mereka. Betul tu. So memerang ni membantu diorang untuk menangkap ikan lah. Maksudnya senang kerja lah orang kata. Tak payah pakai jaring, tak payah pakai bukat. Pakai memerang je pun dah boleh dapat ikan. Kan? This is very smart. Okay. Alright, selain daripada ikan tu ada tak makanan lain yang diberi? Selain daripada ikan, ada makanan lain diberi?
Dia memang makan ikan sahaja. So mostly dia akan memakan hidupan akuatik juga since dia hidup di sungai. Jadi selain daripada ikan, dia juga akan memakan macam what we call as udang, kerang. Udang dan kerang. Tadi nama dia Sugar kan? Dia contoh betina. Betina. Oh, dia betina. Okey, dah mengengek pula dia. Pula betul dia makan ni. Sangat. She likes it. Okay, adik-adik. Mari kita say bye-bye to Sugar. Bye-bye dekat Sugar. Thank you so much, Mr. Ridwan. Pandai pula dia masuk. Sangat pandai. Alright, itu bukan Sugar lah. Ataupun kita panggil dia memerang. Ya. Ataupun dalam bahasa English kita panggil dia sebagai, that is correct. Itu unikkan dia lah. Macam saya cakap tadi, dia membantu para nelayan untuk menangkap ikan. Kalau habitat dia dekat luar, memang menjadi kebiasaan dia untuk memburu makanan-makanan yang berada dekat dalam laut ataupun sungai. Sungai, betul. So selepas otter tadi. Selepas otter. Apakah haiwan yang kita akan apakah pamerkan? haiwan seterusnya? Okey. Mana Cik Kat kita pergi tu? Jangan tinggalkan saya seorang kan. Sebentar. Apa haiwan yang keluar ni kan? Yang ni I have a bit secret. Alright, kejap. Miss Kat, apa benda tu? Alright, kamera boleh zoom sikit Kat. Boleh, mari kita ke tengah sikit. Adik-adik, look what I'm holding. Apa tu? What is this? Ini merupakan ulat. Ulat apa? Ulat roti. Ataupun kita gelar sebagai mealworm. So adik-adik kat rumah tu boleh komen kalau ulat roti ni binatang apa yang suka makan ulat roti ni? Alright, Miss Kat nak taburkan ke? Bagi saya sikit. You nak sikit? You berani pegang? That is very good. Ulat roti ni memang sangat-sangat kecil lah. Saya pun tak takut. Okey, so apa tindakan kita ni? Agak-agak apa haiwan yang makan ni adik-adik? Adik-adik boleh komen kat bawah. Apakah binatang yang makan ulat roti ni? So Miss Kat, kita nak buat apa? Okay, what we do, kita just tabur je. Tabur kat atas ni. Sebab nak baca apa-apa tak? You nak baca apa-apa ke? Bismillah. Okay. Okay, adik-adik, tanpa melengahkan masa, mari kita berjumpa dengan rakan kita. What is it? Ini adalah lari-lari makan. Lari-lari makan. Makan. I like to move it. I like to move it. Oh, boleh. Memang Mikat ni memang sukalah makan ulat roti ni. Sangat dia, that is correct. Ini memang favourite dia lah. Sangat. Adik-adik nak tahu tak, walaupun mereka bertubuh kecil, tetapi mereka mampu untuk memakan haiwan seperti scorpion dan juga ular. Oh, yang ni kuat makan. Lain semua dah sudah. Dia seorang ni tinggal ni. Memang kuat makan ni. Makan lagi. Adik-adik kita kat rumah tu senyum sikit. Tengok kamera, senyum sikit. Adik-adik kita kat rumah nak tengok tu. Dia tak ada masa tengok kamera, dia nak makan. Fokus tu. Okey, seperti yang kita tahu Mikat ni asal dia daripada gurun Sahara. Yes, that is correct. That is why if you tengok bulu-bulu dia kelihatan seperti tanah. Seperti itu tanah. membantu dia untuk camouflage. So masa dia kat gurun Sahara tu dia tinggal di mana? Di kawat dalam pasir ke macam mana? Ya, mereka akan membina rumah di bawah tanah dengan membina what we call as tunnel ataupun lubang-lubang terowong di bawah tanah. Dia akan membina lubang lah. Dalam cerita The Lion King kan? Dia kawan tu. Simba. Dia lah kawan Simba. I kawan you tadi. Memang kuat lah dia makan. Yang lain semua dah masuk. Dia seorang je kat sini. Dia excited tengok adik-adik kita kat rumah. Tengoklah I makan dia kata. Dia macam I want to eat. So untuk Mikat kat depan kita ni berapa usia dia? Okay, yang ini it's still baby actually walaupun dia nampak gemuk. Masih kecil lagi lah. So around like one something. Setahun macam tu lah. Kat mana aku? Kat mana geng-geng aku? Baru dia perasan gini dah ada dah. Right. Selain daripada di sini, kita juga ada di island juga meerkat kita. Mari kita lihat bersama dengan Cik Ridwan sekali lagi. Wah, Cik Ridwan ni memang semua binatang dia jaga. Ya, sebab dia dah menjadi trainer for quite some years. Alright. Kat sana pula kita boleh bagi makan secara tangan macam tu je? Ya, mereka boleh dibagi makan secara tangan. Tetapi, adik-adik perlu ingat, cuma profesional yang boleh melakukan aksi ini. Betul lah. Kalau saya yang ulur kat tangan dia, kalau tangan saya. Habislah tangan. Alright. Okay, selain daripada ulat roti ni, apakah makanan lain yang Mikat ni boleh makan? Yang mereka boleh makan, mereka juga boleh makan seperti ayam. We also bagi mereka orang what we call as dog pellet atau dog kibble. Alright. Yang kat depan kita ni pun baby lagi Yang ni besar sikit daripada the rest of them tadi. So this one around 2-3 years old. 2 ataupun 3 tahun lah. Ya. Macam Cik Wan bagi tu pun dia bagi ulat roti juga Betul. Adik-adik jika adik-adik lihat our meerkat, mereka mempunyai kuku yang sangat tajam. Betul. Dia boleh mencakar-cakar. Ya, it's very important untuk mereka mencakar. Kerana why Wan? You agak-agak kenapa mereka penting sangat kuku tersebut? Mungkin untuk mencari-cari makanan dia. Basically, kuku dia tersebut actually sangat
penting. Sangat penting untuk dia menggali lubang. Oh ya, betul lah sebab kan? dia kan duduk bawah tanah. Ya. Dan tentulah function kuku dia untuk menggali-gali lubang Betul. kan. Selain daripada menggali lubang, you tahu tak? Dia juga perlukan kuku tersebut untuk mencari insek ataupun makanan di sekitar celah-celah batu. Oh, macam Cik Wan kita tengah buat sekarang ni, dia cuba meletakkan ulat roti tu dekat Ya. celah-celahan kayu tu lah. Betul. Ini kita gelar sebagai enrichment. Enrichment. Adapun pengayaan. Pengayaan. Pengayaan Abu, sampai ini bergayut-gayut tujuannya, dia. tengoklah. Sampai bergayut-gayut dia. Digomol-gomol lah Cik Wan. Okey, pengayaan Sangat ni, nakal. ah. Okey, back to me. Pengayaan ni maksudnya ini untuk membantu ataupun membantu mereka untuk membiasakan diri di persekitaran habitat asal. Betul. Untuk orang kata untuk mengajar mereka supaya tidak lupa dengan habitat Ya, asal. betul. Takkan Supaya duduk dekat Zoom Melaka ni makan suap je kan. Dan tentu tak- kita dah buat enrichment untuk supaya mereka tak lupa habitat asal diorang macam mana. Mencari Betul. makanan. Yes. Memburu macam mana. Alright. Okey. Itulah meerkat kita. So selepas meerkat kita, apakah haiwan lain yang kita akan pamerkan dalam pertunjukan haiwan ni? Okey, untuk pengetahuan anda, selepas meerkat pula, kita ada haiwan yang sukar untuk memakan meerkat juga. Meerkat punya ekspresi buat saya takut lah. Sangat takut. Saya rasa adik-adik akan lagi takut untuk berjumpa dengan haiwan seterusnya. You sure kan nak berdiri sebelah saya ni? Sepatutnya ingat saya sebelah ni. saya berdiri sebelah sana. I think it's better you berdiri sebelah lagi. So selepas meerkat tu apakah haiwan Selepas yang meerkat, menakutkan seperti meerkat Sangat cakap tu? menakutkan. Ya ke? You sedia ke tak? Saya bersedia, saya bersedia. Can you be brave? Okey. Adik-adik, kuat semangat. Alright, adik-adik kat semua kat rumah tu dah bersedia ataupun tidak untuk melihat haiwan apa yang paling menakutkan ni buat kata meerkat ni? Okey, tanpa melengahkan masa, Okey. mari kita berjumpa dengan satu pemangsa yang berada di daratan, iaitu let's introduce our reticulated fighter. Ya Allah, ular sawa. Batik, ya. Rasanya sampai situ je kot. Okey adik-adik, ini merupakan ular sawah batik kita. Alright, ular sawa batik yang diberi nama? Yang diberi nama retic. We call it as retic. Retik. Alright. So ular sawa batik yang Cik Daniel tengah pegang ni, dia merupakan jantina dia jantan ke betina? Oh, untuk yang ini, kalau kita nak tahu dia punya jantina, what we have to do adalah kita perlu bawa pergi vet untuk check sebab ada device dia. Untuk Maksudnya kita boleh cek dia melalui DNA dia lah untuk perkenal pasti jantina dia sama ada jantan ataupun betina. Actually, device tu boleh dimasukkan dekat dia punya area, what we call as dia punya intimate area Kemaluan dia. dia lah. Untuk checkkan dia. So, ular sawa yang ada dekat animal show ni, berapa usia dia sekarang? Jangka hayat dia? Yang ni, let's we ask our keeper. Berapakah usia dia waktu ni? Agak-agak, Mr. Daniel? So, 3 ke 4 tahun Alright. Betul. So, dan untuk pengetahuan Wan, this one is masih kecil actually. Masih kecil dia lagi. boleh membesar lagi besar. Dia boleh lagi besar. Ini Lagi pun dah cukup besar dah saya tengok ni. Masih kecil, Dia masih baby. kecil lagi. We consider as baby. Serius lah ni masih kecil ni. Dah Yeah. boleh belit-belit saya tengok kat Cik Daniel ni. Okey, untuk pemakanan pula. Ular sawa batik ni dia biasanya dia makan apa? Okay, usually kami akan bagi hidupan yang hidup. Contohnya seperti tikus ataupun puyuh ataupun ayam yang kecil lah. Ayam yang kecil. Dan untuk pengetahuan adik-adik, ini bukannya digelar sebagai kekejaman jika kita memberi ular sawa memakan hidupan hidup. You know why? Betul, sebab kalau hidupan dia dekat luar, memang itulah dia punya cara kehidupan. Ya, dia betul. memburu haiwan yang hidup. Ya. Dan dia makan. You know why? Ini adalah kerana ular kita mempunyai sensory ataupun sensor satu organ tu untuk mengesan haba. Untuk mengesan haba. Jadi dia akan memburu menggunakan haba yang dikeluarkan daripada badan Yang dikeluarkan mangsa-mangsanya. Alright, mungkin spesifiknya dia punya specialnya dia punya lidah dia tu untuk mengesan haba dekat keadaan sekeliling dia untuk dia kenal pasti mangsa dia. Maksudnya dia pun ada orang kata dia bau yang sangat kuat lah. Dia boleh mengesan haba. Dia boleh mengesan haba. Weh, memang besar lah kalau cakap macam ni baby. Macam saya tak percaya pula.
Dia sebenarnya boleh lagi besar Miss Cat? Lagi besar, ini baby je. And jika ada lihat di kulit dia, mesti ada banyak yang fikir ular kita sebenarnya berlendir kan. Berlendir. Biasa kan orang kata macam geli nak pegang apa semua sebab badan ular ni berlendir dan berair macam tu. Betul ke Miss Cat? Okey, jika ada lihat dengan betul-betul sebenarnya kulit dia tidak berlendir langsung pun. And if you see, dia sangat smooth, sangat licin dan juga sangat bersinar. Sangat bersinar. Maksudnya info yang pasal dia berlendir tu tak kepat lah. Sebab orang tengok dia macam very shiny ataupun berkilat. Alright. Okey, Cik Daniel ni berapa lama dah jaga ular sawa ni? Sangat lama. Sangat lama ni. Baguslah Cik Daniel ni. Cik Daniel cakap ni pun masih baby lagi. Agaknya kalau baby pun dah belit kepala Cik Daniel, agak kalau dia dah besar dia belit satu badan Cik Daniel. Kan? And speaking about belit, you tahu tak ular sawa ni dia tidak mempunyai any bisa, tetapi cara dia mengalahkan mangsa-mangsanya adalah firstly dia akan mencengkam badan mangsanya itu after dia dapat grab ataupun what we call grab, dapat kita tangkap, dan lepas tu dia akan membelit badan mangsanya menggunakan badannya sendiri. Betul. Kalau ada dekat rumah tu nak tahu ular sawa ni ada patuk ke tidak, ada bisa ke tidak. Sebenarnya tidak. Ular sawa ni cara dia memburu, dia akan membelit badan mangsa dia menggunakan badan dia sendiri. Lihatlah dia macam mana dia membelit Cik Daniel. Tapi dia takkan makan Cik Daniel lah, insyaAllah. Sebab Cik Daniel dia dah lama jaga dia. So Cik Daniel dia dah kenal perangai ular-ular ini. Alright, terima kasih dekat Cik Daniel. Alright, boleh masuk dah Cik Daniel. Thank you. Jangan lama-lama, saya pula yang takut. Tetapi adik-adik ingat ya, kalau adik-adik jumpa ular yang liar, jangan approach ular seperti Encik Daniel buat, kerana Encik Daniel telah dilatih secara profesional. Betul. Maksudnya adik-adik kat luar sana kalau jumpa ular sawa, jangan buat tindakan yang bukan-bukan. Nak sentuh ke, nak pergi dekat ke, jangan. Jangan cuba aksi yang Encik Daniel telah lakukan. Sebab ular sawa yang Encik Daniel pegang tadi tu telah dilatih. Dia pun dah kenal penjaga dia. Betul, dia dah biasa. Dia dah biasa. Sebab tu Encik Daniel boleh pelang belai. Kalau kat luar adik-adik pegang, dia belit dengan adik-adik. Ingat bukan macam tu. Makan terus. Alright, selepas ular sawa tadi. Okay, selepas ular sawa kita ada pemangsa yang lain. Tetapi this one is very cute. Okay, you wait here, okay? Betul ke pemangsa comel ni? Sangat comel. Okey, sekejap Miss Cat tengah ambil pemangsa yang comel dia katakan tu. Tahu saya takat daripada tadi sampai sekarang ni seramnya dia punya haiwan tu kan. So apakah haiwan pemangsa yang comel katanya? Tak lain tak bukanlah Miss Cat ni merupakan haiwan pemangsa katanya. Ya betul tu. Apa tu Miss Cat? Tadadan. What is this? Cik peluk lagi You tahu tak apa ni? Sampai situ je kot. Sampai sini je kot. Kita nak pegang. Okey, adik-adik. What is this? Okey, untuk penguatan adik-adik. Ini digelar sebagai biawak. Biawak? Miss Cat tengah pegang biawak? Biawak. Ataupun dipanggil sebagai tegu. Ya, nama sebenarnya dia merupakan Argentine Black and White Tegu. Seperti yang adik-adik lihat di corak badannya. Alright, apa ni yang istimewanya biawak tegu ni? Yang istimewa biawak tegu ni untuk penguatan adik-adik. Tengok dia nak muncul kamera. Untuk penguatan adik-adik, walaupun dia digelar biawak, tetapi tegu ni dia akan memakan bukan sahaja daging-daging, tetapi dia digelar sebagai omnivorous animal. Jadi maksudnya dia boleh makan daging-daging dan juga buah-buahan. Oh, maksudnya dia boleh makan daging-daging orang kata mentah ataupun yang benda yang hidup yang berunsurkan daging ataupun buah-buahan lah. Ya, and you know apa favorite makanan dia Apa favorite pemakanan dia ni? Dia digelar sebagai madu. Madu? Takkanlah biawak makan madu. Ya, dia akan makan madu dan dia selalu dekat habitat asal dia. Dia akan menceroboh what we call honey hive. Sarang lebah. Alright, mesti adik-adik kat rumah pun terkejut yang biawak kita ni pun makan madu. So kalau tengok lidah dia yang sangat panjang tu, adakah fakta yang menarik tentang fungsi lidah dia yang panjang tu, Miss Cat? Okey, untuk penguatan Wan, lidah dia ni sangat penting untuk mengesan ataupun mengesan kehadiran mangsa-mangsanya menggunakan lidah dia. Menggunakan lidah dia, maksudnya menggunakan lidah dia tu mengesan. Maksudnya dia boleh kesan pemangsa orang kata haiwan-haiwan dekat keliling dia. Alright. Adakah biawak ni sama dengan komodo? Komodo mereka spesies yang lain, tetapi biawak tapi spesies yang lain. Dia macam cabangan yang lain. Spesies yang lain jugalah. Alright, Miss Cat yang Miss Cat pegang ni nama dia apa dan umur dia berapa?
Okay, this one I call it Taylor. Taylor? Seperti Taylor Swift. Oh, Taylor Swift. Peminat Taylor Swift ni. Alright. Umur dia berapa? Okay, Misket? umur dia it's still masih kecil Masih juga baby sebenarnya. lagi lah juga. Actually around 1, 2 macam tu. Dalam setahun ke 2 tahun lah. Sebab kalau dia dah besar, Okey, kalau dia macam besar, dia akan sangat besar. Oh, ya ke? Kalau macam ular tadi, bentuk badan dia bersisik dan berkilat. Kalau macam tegu ni pula bentuk badan dia macam mana? Kalau macam tegu ni pula, if ada lihat, dia macam ada dot-dot-dot. Dia ada macam bintik-bintik dekat pada badan dia lah. Betul. So boleh saya pegang? Boleh. It's very nice. Alright, kalau macam adik-adik kat rumah tu nak tahu, dia punya badan dia seolah-olah jaket tau. Ya. Bersisik-sisik macam seolah-olah pakai jaket yang sangat tebal. Dan dia tak berair dan tak berlendir. Kan dia nampak dia nampak sangat smooth kasar. je. Tetapi ramai yang beranggapan biawak seperti dia mempunyai kulit yang berlendir juga. Betul, that sebab is dia very suka wrong. duduk di dalam air seperti ular juga kan. Dia suka basking di daratan. Basking. Basking ataupun what we call basking, sunbath. Kalau basking kita orang menyanyi je. Sunbath. Okay. Untuk pengetahuan adik-adik, dia akan selalu keluar pagi-pagi untuk just berdiri di bawah sinaran matahari untuk just relax, chilling down while dia absorb Oh, semua. dia suka berjemur jugalah. Misket. Ya, berjemur. Cuba Misket terbalikkan sikit dia punya Terbalikkan. tu. Adik-adik kita kat rumah tu nak tengok Nak muka tengok dia yang muka comel dia. tu buat kata Misket. Comel ke tu adik-adik? Sangat comel. Very Tengok fluffy. lidah dia yang panjang tu. Sangat comel. Sangat comel. Tetapi adik-adik ingat ya, kalau untuk mengetahui macam mana biawak tu selesa ataupun tidak dengan kita, okey seperti ni, dia just relax, dia tak mengeluarkan any bunyi, maksudnya dia sangat selesa. Tetapi kalau dia tak suka orang tu, apa yang dia akan buat? Firstly, dia akan mendengus, dia akan mengeluarkan bunyi. Dia bunyi nakal lah. Macam tu. Dia macam warning. Untuk warning memberitahu macam it doesn't like it. Alright, sebelum saya nampak dia macam dia tak kenal saya, macam dia nak berdengus lah tu. Tak adalah. So Misket boleh simpan dia dulu kot. Boleh. You nak kiss dia ke? Okey, tak apa. Okay, PKP ni thank you. susah sikit nak kiss. Alright. Kejap, Okey, tadi itu adalah biawak ataupun biawak jenis tegu yang Misket kita tengah tunjukkan tadi. Comel kata dia, tapi masih baby lah dalam usia setahun ke 2 tahun. Dan biawak tegu ni akan lagi besar dalam jagaan Misket. Dan seperti biasa, macam dia cerita tadilah, dia tidak berlendir. Badan dia seperti ular juga, tapi tidak berlendir dan tak berair lah. Alright. Okay, Misket. Yes. Okay, selepas biawak tegu tu, apakah haiwan lain yang kita nak pamerkan untuk adik-adik kita kat rumah ni? Okey, seterusnya adik-adik, haiwan seterusnya mempunyai seni mempertahankan diri. Sini mempertahankan diri pula. Macam mana tu? Macam-macam Interestingly, special lah mari haiwan kita dekat pergi. yang lima show ni. Sangat special. Kali ni pula ada seni pertahankan diri pula. Kali ni mempertahankan diri. Dia silap di gayung island. ke silap apa? Okey, mari kita berjumpa. What is this? Landa. Yes, landa. Ataupun specifically kita gelar sebagai landa Malaya. Landak Melaya. So apa yang bestnya pasal landak Melaya ni? Okay, Kebanyakan adik-adik kita kat rumah tu, dia suka mendengar mitos tau yang mengatakan landak ni boleh menembak duri-duri dekat badan dia. Betul ke Misket? Do you believe it? Saya tak percaya. Okeylah, untuk pengetahuan adik-adik, landak ni dia actually tak dapat menembak duri tersebut. Itu mitos je, just dekat dalam kartun. Oh, ya ke? Alright, maksudnya itu mitos sajalah. Alright, kalau kita tengok dekat adik-adik kita kat rumah tu boleh tengok dia punya duri memang sangat tajam dan panjang. Sangat tajam, you kena So try macam mana untuk duri dekatkan ni dia. boleh tumbuh dekat badan dia? Okay, actually untuk pengetahuan adik-adik, duri ni actually what we call modified hair ataupun bulu yang telah mengalami evolusi menjadi duri yang sangat tajam. Alright. And untuk pengetahuan actually bulu-bulu ni jika dilihat secara teliti, dia dilakukan ataupun dia mempunyai kandungan yang sama seperti kandungan rambut kita. Okey, maksudnya dia akan tumbuh bulu dulu, baru dia akan jadi seolah duri yang tajam. Ya, dia memang akan menjadi duri-duri. Biasa kalau macam duri-duri ni, biasa kalau macam saya kecil-kecil saya buat tempat mengaji je. Duri dia tu kan. Dia buat makadam ke? Ya, Macam-macam makadam. That's very true. So sekarang ni landak kita ni tengah makan apa? Okey, untuk adik-adik lihat landa-landa kita dia akan memakan makanan yang sangat keras. Contohnya, we akan bagi dia macam
akar kayu. Akar kayu. Ataupun we akan bagi dia jagung. We akan bagi dia juga makan what we call ubi kayu. Every yang kayu-kayu tu. Nyam-nyam sedapnya. Adik-adik kat rumah tu dah sarapan ke belum? Sedapnya saya tengok landak ni makan Sangat jagung. sedap. You nak tahu tak kenapa mereka dibagi makanan yang keras-keras? Kenapa tu? Okey. Ini sebab landak ni gigi dia akan sentiasa tumbuh. Akan sentiasa memanjang. Memanjang. Jadi dengan memakan benda-benda yang keras, dia membantu untuk menumpulkan gigi tersebut. Ataupun kalau tak, dia akan keep on tumbuh. Wah, ini satu fakta yang menarik untuk adik-adik kita kat rumah ni. Dalam keadaan gigi landak yang sangat tajam. So makanan yang keras yang biasa dimakan ni untuk mereka, membantu mereka untuk tumpulkan mereka punya gigi. Not tumpul lah, tapi untuk membantukan penumbuhan supaya dia Membantukan tak penumbuhan dia. Maksud dia akan sentiasa panjang lah. Kalau tak makan, kalau tak makan dia akan keep on tumbuh. Lepas tu gigi dia akan sakit. gigi dia akan sakit. Wah, unik lah. Sebab tu dia boleh makan benda-benda yang keras untuk bantu dia. Sebab tu juga dia mempunyai gigi. Dia boleh memakan tulang juga. Alright. Tulang jugalah. Okey. Wah, menarik lah. Landak Malaya kita ni. Sangat menarik. Alright. So selepas spesies landak Malaya yang kita tunjuk dekat adik-adik kita kat rumah ni, apakah spesies lain yang kita akan pamerkan untuk adik-adik kita kat rumah ni? Seterusnya, it's very unik juga kerana mereka spesies burung. Spesies burung? Wah, tapi burung lagi Ya, burung lagi. Okey. Tapi masalahnya mereka boleh dijumpai di air. Di air? Di permukaan air. Adik-adik tahu tak apakah haiwan ataupun burung yang Miss Kate cakapkan tadi yang selalu dijumpai di kawasan berair? Dan ataupun dia suka duduk dalam kawasan air. Burung apa tak agak-agaknya ya? Mana pula pergi Miss Kate ni? Miss Kate bawa apa tu? Look what I bring here. So boleh tunjuk kat adik-adik kita kat rumah tu. Apa yang ada dalam ni? Miss Kate tengah pegang apa tu? Adik-adik agak-agak burung apa yang memakan ikan? Wah, Miss Kate tengah pegang ikan lah. Mari kita memanggil mereka. This is what we call as painted stock. Painted stock. Wah, dia melompat-lompat lah. Ya. Wah, so apa yang best dia pasal painted stock ni, Miss Kate? Untuk pengetahuan adik-adik, dia digelar sebagai painted stock sebab jika adik-adik tengok di kepak mereka, mereka mempunyai banyak warna di bulu-bulu mereka. Contohnya seperti putih, hitam, and pink. Dan berwarna pink. Ya, that is why dia macam a very beautiful art of design. So Miss Kate sekarang tengah bagi diorang makan ikan. Alright. So Miss Kate kalau yang depan kita ni, kucing bangau ni, ni usia diorang ni kategori dewasa ke macam mana? Mereka baru mencecah dewasa actually. Baru mencecah dewasa. Belum fully dewasa. Yang kat belakang tu apa pula? Besarnya. Apa ni? Sangat besar. Tengok cara mereka terbang. Dia berenang. Different kan? Yang ni berenang, yang satu lagi berjalan. Okey. Untuk pengetahuan adik-adik, yang berenang menuju ke kita digelar sebagai pink-back pelican. Comel lah. Berdetak saya dengar dia makan. Sangat comel. Awak ni nampak tak pelikan kita walaupun pelikan, tapi mereka ada dua warna yang berbeza. Dua warna yang berbeza. Satu yang gelap lagi, satu yang lebih cerah. Why is that? Itu adalah kerana yang hitam ataupun gelap sikit merupakan juvenile, masih baby. Masih baby. While yang lebih terang adalah besar, adult. Adult. Ni kat mana pula dia ni? Tak sabar-sabar dia kan? Alright. Itu beza dorang Yang ekor tu berkaki panjang. Yang pelikan ni berkaki pendek sikit lah. Ya, macam itik. Macam itik. Bergeria dia nak makan. Apa kata Miss Kate bagi kat dia? Miss Kate tempat kepak-kepaknya. Dia dah lama tak tengok adik-adik kita kat rumah lah. Biasa dia tak naik atas tau. Kali ni dia naik atas pula. Miss Kate boleh bagi kat dia, Miss Kate. You want? Okey, untuk penguatan adik-adik, jika adik-adik lihat paruh mereka sangat berbezakan. Betul. Yang paruh macam yang bangau tu dia panjang, tapi yang untuk pelikan ni seolah-olah dia macam ada kantong di bawah paruh dia. Ya, fungsinya you tahu tak apa Wan? Apakah fungsinya, Miss Kate? Okey, fungsinya adalah untuk menangkap ikan at least 20 ekor ikan-ikan yang kecil dalam satu masa. Dalam satu masa dia kaut sekali macam tu lah. Kira macam jaring lah bagi diorang kan. Betul. You cannot catch. Go. Alright, jom kita makan kat kolam. Dia dah lama tak jumpa adik-adik kita kat rumah sampai dia naik atasnya. Sangat excited lagi daripada kita. Kan Yuan? Kan? No, you go there. Kolam over there. Miss Kate-nya. Dia pun nak Miss Kate. Cik Pangau ni. Dah habis dah. Alright, dia pasal dah lama dia tak jumpa adik-adik kita kat rumah. Sampai atas stage pun dia naik. Sampai atas stage pun naik. Dah habis. Okay, done, finish. Okay, nanti kita bagi kejap lagi Alright.
Okey, Miss Cat, tadi Ya. merupakan spesies bagang ataupun pelikan kita lah. Yang kita bezakan dia melalui kaki dia pun memang nampak ketara lah. Betul. Satu panjang dan boleh berjalan, yang satu lagi kaki dia pendek. Dan memang memudahkan dia mereka untuk berenang lah. Alright. Okey, itu merupakan haiwan-haiwan yang berada dekat dalam animal show. So adik-adik tak perlu risau, nanti bila zoo dah buka nanti boleh ajak mak dengan ayah datang kat sini. Betul. Kalau tak sempat untuk waktu pagi boleh datang untuk naik safari waktu malam lah. Waktu malam, betul. Sebab waktu malam pun kita akan ada slot untuk pertunjukan haiwan juga kan, Miss Kat? Betul, haiwan-haiwan yang aktif pada waktu malam. Ya, yeah, haiwan-haiwan yang aktif pada waktu malam. So PKP ni diorang pun dah lama tak nampak adik-adik kita kat rumah. Sampai naik ke atas, saya pun terkejut. Sampai nak ambil jadi host pula. Sampai dia kata, apalah korang dah lama tak melawat aku, dia kata. Jadi, rindu dia. kalau adik-adik nak jumpa lagi macam-macam haiwan dan juga burung. Dan juga burung yang menarik di pertunjukan haiwan dan juga burung. Jangan lupa untuk datang ke Zoo Melaka apabila Zoo Melaka buka semula. Ya, betul. Kita pun tengah menunggu signal. Kalau Zoo Melaka boleh buka, kita akan update dekat media sosial kita, dekat Facebook kita, dekat Instagram kita, dekat YouTube channel kita. Dan apa yang bestnya dekat Zoo Melaka ni, kita ada akaun TikTok. Akaun TikTok. Yeah. So adik-adik kita yang orang kata tak puas tengok burung terbang, boleh pergi dekat TikTok kita. Kita akan ada aksi haiwan dekat situ berserta dengan fakta mereka. Alright. So ini bukanlah pengakhiran kita ya adik-adik kat rumah tu. Saksikan kita untuk slot minggu hadapan pula pada hari Sabtu jam 10 pagi juga. Apakah haiwan yang kita akan pamerkan, Miss Cat? Untuk minggu depan. Mesti adik-adik kat rumah tu dah tak sabar lagi kan nak tengok kan. So apakah permintaan untuk slot minggu depan, boleh komen dekat bawah tu. Adik-adik kita boleh komen dekat bawah tu kan. InsyaAllah kalau dapat permintaan yang banyak, kita akan buat slot untuk haiwan tersebut. Wow. Miss Cat, sini sikit Miss Cat. Adik-adik kita nak tengok. Alright, so bagi mereka-mereka yang berkeinginan untuk menyumbang dekat Zoo Melaka, bolehlah tengok nombor akaun yang tertera dekat kaca TV anda ataupun dekat telefon anda. Boleh menyumbang dalam bentuk wang ringgit ataupun barang-barang keperluan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan ya, Miss Cat. Ya. Sebab PKP ni Zoo Melaka pun tak terlepas terkena tempias lah kesan daripada PKP tersebut. Jadi dengan sumbangan orang ramai semua, kita akan pamerkan haiwan dalam keadaan yang sihat. Betul tak, Miss Cat? Yes, that is true. Alright, itu bukanlah pengakhiran kita. Saksikan kita pada minggu hadapan untuk slot yang lain. Untuk haiwan yang lain pula, haiwan apa yang adik-adik nak boleh komen kat bawah tu. InsyaAllah dapat permintaan banyak, kita akan buat slot untuk haiwan tersebut. Jangan lupa untuk menyumbang dekat Zoo Melaka juga. Yang itu Animal Folk Bank kita lah. Salah satu alternatif yang dilancarkan oleh Zoo Melaka. Alright, untuk adik-adik special ni, adik-adik kita kat rumah ni, apakah aksi haiwan yang terakhir kita nak pamerkan untuk adik-adik kita kat rumah ni? Untuk adik-adik, special untuk adik-adik, kita ada last untuk adik-adik. So, without further ado, let's welcome our free flying pigeon. Can you guys see that? Up in the air. Ya, di atas udara. Di manakah dia burung-burungnya? And here they are. Okay, bye-bye. The symbol of love, peace and harmony. Okay. And that is what we wish for all of you. Alright, jumpa lagi adik-adik minggu Thank hadapan. you. Stay safe, be Bye-bye. healthy. Bye-bye.